Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera untuk semua. Baik, hari ini bersamaan dengan hari Ahad 10 hari bulan 10. Jadi selamat berhujung minggu pada mereka yang sedang beristirahat. Okey, jadi video ini saya akan menerangkan secara detail berkenaan dengan skill in between 0 hingga 10, skill untuk strength meter bagi data trade system. Okey. Baik, so dekat sebelah kanan ni kita punya tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini insya-Allah, dan seterusnya kita akan zoom in. Nanti ada satu lagi pin yang saya dah sediakan. Sebelum kita ke yang lebih details, kita buat yang normal skill ni dulu. Baik. Jadi sekarang ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ada keseluruhannya 11 digit di sini. Kita ada keseluruhannya 11 angka dekat sini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baik. Daripada 0 hingga ke 10, kita mempunyai 11 angka. Angka yang berada di tengah-tengah antara 0 dan 10, adalah 5. Ini pertengahan dia. Ini yang menjadi titik tolak kepada, ini yang menjadi pembahagi, ini yang menjadi titik tengah, ini yang menjadi macam mana nak cakap, atas pagar, lebih kurang gitulah, untuk dua kawasan. Bila mana saya dah buat macam ni, automatically tuan-tuan akan nampak kawasan daripada 10 hingga ke 6 ini merupakan untuk kawasan currency yang angkanya kuat. Kita boleh katakan bahawa 6 ke 10 ini kawasan currency kuat, strength dia kuat. Dia macam tu. Baik. Jadi bila mana kita rujuk pada bahagian bawah pula, bahagian bawah ni bermula daripada 4 sehinggalah ke 0. Ini merupakan angka untuk currency yang lemah. Itu dia. Baik. Jadi dalam angka 6 sehingga ke 10 ni tadi, saya tak nak usik 5 dulu, sebab 5 ni kita kata titik tolak, titik tengah pembahagian di antara dua angka atas pagar dan sebagainya. Jadi saya namakan 5 ni sebagai angka yang neutral lah, saya buat macam tu. Baik. So antara 6 hingga 10 dalam kawasan yang kuat. Ini kawasan yang kuat. Kawasan yang kuat. Kawasan yang berlaku tinggi permintaan untuk currency tersebut. Kalau dalam perniagaan, kawasan yang berlaku high demand untuk barang niaga tersebut. Ini kawasan yang kuat. Manakala di sini merupakan kawasan yang sedikit permintaannya, in term of strength, kita kata lemah lah, ya. Kawasan ni. Jadi selesai dekat sini. Sekarang ni saya nak zoom in kan lagi. Saya akan ambil kawasan yang kuat dulu. Untuk kawasan yang kuat, tuan-tuan boleh nampak 10 merupakan angka yang paling tinggi untuk kawasan ini. Macam ni. 10 merupakan angka yang paling tinggi untuk kawasan ini. Ini yang paling kuat sekali lah. Jadi dekat sini saya tulis kuat, yang paling tinggi permintaan. Itu yang in term of demand, paling tinggi permintaan. In term of strength, dia yang paling kuat. Dan dalam kawasan yang kuat ni tadi, kita boleh nampak ada satu angka yang dia yang paling lemah dalam kawasan yang paling kuat ni tadi, iaitu angka 6. Makna kata in term of kawasan yang kuat lah, antara 6 sehingga ke 10, dia ni yang paling rendah demand dia. Jadi yang ni kita boleh katakan sebagai lemah. Yang ni lemah, Jadi sekarang ni antara 6 sehingga ke 10, di manakah angka neutral untuk kawasan yang kuat? Baik.
Jadi sekarang ni saya akan gunakan warna hitam. Okey, 8 merupakan angka neutral untuk kawasan yang kuat. Ini yang menjadi pertengahan, pagar, titik tengah, apa lagi bahasa-bahasa yang sesuai lah. Kiranya dalam kawasan yang kuat ni, kalau dia lepas 8, kalau kata dia mampu untuk melebih daripada 8, kemungkinan untuk dia lagi kuat dan lebih kuat itu sangat tinggi. Kalau sekiranya dia tak mampu nak pecah 8, ada kemungkinan besar dia hanya akan berada di sekadar 7 dan 6. Dan sekiranya demand dia semakin menurun, dia akan terus menyusut ke kawasan yang lemah. Dia macam tu, ya. Baik. So ini neutral untuk kawasan yang kuat. Itu dia, neutral untuk kawasan yang kuat. Angka 8, ya. Baik. Jadi sekarang kita fokuskan pada kawasan yang lemah pula sekarang ni, ya. Kita fokuskan pada kawasan yang lemah. Baik, kita sambung. Kita akan teruskan penjelasan untuk kawasan yang lemah, ya. Baik, dalam kawasan yang lemah, kita boleh nampak di sini bahawa angka 4 merupakan angka yang kuat. Angka 4, ini dia angka 4, yang paling tinggi sekali lah. Dia yang paling kuat bagi kawasan yang paling lemah. Okey, angka 4. Makna kata dalam kawasan yang lemah ni tadi, angka 4 merupakan angka yang paling tinggi demandnya berbanding dengan yang lain-lain untuk kawasan yang lemah. Baik, so sini kuat. Okey, ini dia, sini kuat. Baik, angka yang paling lemah tentu-tentunya kosong. Tuan-tuan semua boleh nampak kan, yang tiada langsung demand, angka kosong lah, Baik, so sekarang ni bila kita dah nampak macam ni, saya kira mungkin lebih mudah lah untuk kita buat decision. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah mula nampak kan, angka neutral untuk kawasan yang lemah pula ialah 2. Okey, itu merupakan angka lemah, angka neutral untuk kawasan yang lemah. Itu dia. Okey, neutral. Jadi sekarang ni kita ada 3 neutral. Okey, saya padam yang ni. Saya nak buat sedikit rumusan. Okey, kawasan kita ada 2, kawasan kuat, kawasan lemah. So kawasan kita ada 2 kategori. Kuat pula, okey, saya senaraikan dekat sebelah sini. Kuat kita ada berapa? 10 dan 4. 10 dan 4. Cuba tengok betul-betul. Neutral kita ada 8, 5 dan 2. Itu neutral. Okey, seterusnya lemah. Lemah pula kita ada 2 juga, 6 dan 0. Itu dia, gandingan angka yang kita boleh nampak. Itu rumusan dia, kuat, neutral dan lemah. Okey, so kuat ni saya bubuh warna merah, neutral ni saya bubuh warna hijau, lemah saya bubuh warna biru. Okey, apa kepentingannya untuk kita tahu? Apa kepentingannya untuk kita tahu fungsi ataupun sifat harga-harga ni tadi, kedudukan harga ni tadi. Baik, sekarang ni saya dah mengulas serba sedikit berkenaan dengan strength pada topik yang kedua, yang mana sekiranya demand tinggi maka currency tu akan kuat, barang niaga kita akan habis dan sebagainya. Dan bila mana kita meniaga 10 tu tadi, bila mana production punya level tu berbeza, pengeluaran pertama, kedua, ketiga dan keempat, dia akan membawa nilai yang berbeza 10 tu tadi kan. Dan akhirnya apabila dia mencapai sehingga kepada satu peringkat yang dia sama dengan average, kurang hampir kepada average ataupun lebih daripada average, tentunya selepas daripada itu currency tersebut akan melemah. Baik, so sekarang ni guys, apa yang saya cuba nak bawa korang ialah, cuba kita saya panjangkan sikit. Okey, sekarang ni saya buat macam mana Okey, saya buat macam ni. Okey, kejap yang ni saya copy balik. Okey,
Baik, sekarang ni saya akan paste yang ni dekat sebelah sini. Okey. Baik. So sekarang ni saya akan buat dua bulatan. Ini bulatan yang pertama. Dia daripada 10. Dia akan bergerak menuju ke kosong. Selepas dia berada pada tahap yang maksimum, dia akan bergerak ke kosong. Itu perjalanan dia. Benda ni normal lah. Mana-mana currency yang kuat, selepas tu dia akan lemah. Mana-mana currency yang lemah, selepas daripada tu dia akan kuat. Jadi sekarang ni dia bergerak ke bawah. Saya ambil simbolik kepada pergerakan bearish lah, dia warna merah. Baik, untuk currency yang dia berada di skala kosong, dia bermula daripada bawah. Jadi saya gunakan warna biru. Okey. Dan seterusnya dia akan menuju ke kosong. Dia akan menuju ke kosong. Baik. Jadi sekarang ni saya akan buat macam ni. Okey. Jadi dia bergerak menuju ke 10. Macam tu. Okey, saya buat anak panah ke atas. Okey, macam tu. Simbolik kepada pergerakan candle bull, simbolik kepada pergerakan candle bull. Sekejap. Baik, jadi sekarang ni daripada point A pergi kepada point B dan point B pergi kepada point A, daripada atas menuju ke bawah, daripada 10 menuju ke kosong, daripada kosong menuju ke 10. Itu pergerakan yang kita boleh katakan bahawa daripada satu tempat ke satu tempat dia mudah. Tapi bila mana satu-satu currency tu tadi, dia duduk dekat angka 6, dia duduk dekat angka 5, dia duduk dekat angka 4 dan sebagainya. So kita nak kena tahu, kita nak kena cari balik punca dia. Sebenarnya dia bergerak dari mana ke mana. Okey, itu yang perlu kita ketahui. Sebab tu yang paling saya suka ialah saya akan hanya fokuskan kepada 10 dan kosong. Itu yang paling saya suka. Sebab bila mana saya fokus pada 10 ataupun kosong, kerja saya tinggal satu je lagi step dia. Apa dia? Tunggu volume matang. Itu sahaja yang tinggal. Untuk orang yang suka trade 7, okey, bila mana sampai 7 dia trade, bila mana sampai 2 dia trade dan sebagainya, silakan, tak ada masalah. Tapi yang menjadikan dia bermasalah dia pada saya lah, saya tak tahu dia dari mana. Itu yang jadikan dia bermasalah. Okey. Baik. Jadi sekarang ni guys, dia macam ni. Saya pakai star ni Okey. Permulaan kepada nombor tak kisah antara 10 ataupun kosong. Jadi saya tak akan remark yang tu. Okey. Saya buat yang ni warna oranye, yang ni pun warna oranye. Saya buat macam ni. Okey. Neutral pun sama. Okey. Jadi neutral ni kat sini. Macam tu. Okey. Neutral ni kat sini. Jadi 1, 2, 3. Yang satu lagi pun dekat sini, bawah ni. Okey. So di sini ada 1, 2, 3, 4. Satu lagi nombor dekat sini ialah 2. Ni dia. Okey, 2 ni kat sini. Okey, baik. Sekarang ni 2, 4, 5, 6 dan 8 merupakan angka yang akan menjadi penghalang. Dia akan menjadi RNR. Angka ni saya suka gelarkan sebagai RNR. Dia akan stop kat situ. Okey. Dia jadi RNR kat sini. Stop tempat perhentian sebelum dia menuju ke 10, sebelum dia menuju ke kosong dan sebagainya. Ini RNR dia. Dan setiap RNR ni tadi dia ada sifat. 8 ni sebagai satu sifat yang neutral. Sekiranya dia dah sampai kat 8, dia turun kat 6. 6 ni angka yang lemah, tapi dia masih berada dalam zon yang kuat. Dan sekiranya tiada sambutan, bila mana tidak ada sambutan daripada segi demand, makanya currency tu akan terus melemah. Okey, jadi kemungkinan besar pergerakan dia daripada 8 turun ke 6 ni tadi, daripada sini dia turun ke 6, adalah retracement sahaja. Pasal apa? Bila dia sampai kat 6 ni, demand dia mendapat sambutan balik dan seterusnya menuju sehingga ke 9 mungkin. So bila sampai dekat 9, dia kembali kekurangan demand, dia singgah kejap dekat 8 balik. Pasal apa? Disangkut kat 8. 8 ni memang zon yang neutral.
Saya sebut zone sebab sekejap lagi saya akan detailskan dia lagi Saya akan detailskan kepada 8.9, 8.8, 8.7 dan sebagainya ya. Baik, seterusnya daripada sini dia akan menuju naik ke atas pula sekiranya demand mendapat sambutan. Bila mana sampai 10 pula. Sekarang ni bila sampai 10, kita nak kena tengok volume itu matang ataupun tidak. Itu dia yang saya sering sebut tentang volume matang. Okey, bila mana kita dapat menentukan satu-satu currency itu volume dia dah matang, then kita boleh trade untuk currency tersebut insya-Allah ya. Jadi kurang kerja sikit lah kalau kata kita mengamalkan konsep trade setup 10-0 atau 0-10 ni, dia kurang sikit lah kerja tu berbanding dengan orang yang ambil di tengah jalan kan. Sebab sementara dia nak menuju ke 10, macam-macam perjalanan yang dia boleh reka. Macam contoh, daripada 2 dia naik pergi ke 6, daripada 6 seterusnya dia turun pergi balik kepada 4, daripada 4 dia naik balik pergi ke 8, daripada 8 dia turun balik pergi ke 3 contoh. And then macam tu lah, banyak cerita, banyak ragam. Sebab tu kalau saya nak tangkap, saya akan terus tangkap 10. Okey, itu cerita dia. Baik, jadi sekarang ni saya kira untuk yang ini selesai lah insya-Allah. Saya kira selesai yang ini. Seterusnya saya akan buka pin yang kedua. Pin yang kedua ni kita akan membincangkan tentang fungsi currency ini dengan lebih dalam dengan lebih details. Baik. Jadi sekarang ni saya ambil angka 8. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, sebenarnya ni angka 8 ni. Cuma saya jadikan dia satu desimal Boleh nampak 1 titik perpuluhan 2.0, 2.1 sehinggalah kepada 2.9. Saya ambil 8 dan saya ambil 2. Okey. Sebelum tu, kalau perasan 8 dan 2 ini merupakan angka neutral. 8 merupakan angka neutral untuk zon kuat, manakala 2 merupakan angka neutral untuk zon yang lemah. Okey. Apa yang saya suka berikan fokus ialah daripada sini menuju ke sini. Ini kawasan yang saya suka bagi fokus. Okey. Makna kata kawasan yang berwarna biru ni tadi. Saya akan highlightkan dia macam ni. Kawasan ni saya suka beri fokus. Sebab itu berpotensi untuk kita buy dekat situ. Maknanya boleh standby buy lah bila dia nampak 2, dia turun 2 dia turun 1.9, 1.8, 1.5 kan. Dan saya boleh standby dekat situ insya-Allah. Seterusnya dekat sini pula. Okey. Kawasan ini pula merupakan kawasan yang saya akan sell dekat sini Dan kena ingat, sebenar-benarnya dalam forex tidak ada istilah sell. Kita tidak menjual mata wang. Kita beli dulu mata wang, barulah seterusnya kita boleh menjual mata wang setelah kita mempunyai pemilikan ke atas kontrak tu tadi Baik. Jadi sekarang ni bila mana angka itu mencecah 8 ataupun 2, itu memberikan gambaran kepada saya untuk mula monitor currency tersebut. Bagaimanapun saya bukanlah seorang yang ada banyak masa untuk menghadap chart, tengok sistem dan sebagainya. Adalah, tak adalah. Sebab tu kita ada satu grup yang mana subscriber ni tadi dia akan berkumpul dalam satu grup, dan masing-masing sekiranya ada masa kami akan share masing-masing punya setup, dan dekat situ kita share signal dan sebagainya. So alhamdulillah lah masing-masing berikan kerjasama yang baik. Masing-masing nampak signal, boleh share dan sebagainya. Dan daripada segi pandangan teknikal, ada juga yang share, tak ada masalah, saya okey je. Sebab data ni dia bukanlah satu sistem yang saya kata pakai yang ni tak boleh pakai yang lain. Tidak. Actually pada setengah orang, data trade system merupakan sebuah sistem yang dijadikan sebagai satu faktor, one of the factor yang akan mencorakkan apa yang berlaku, result dia lah kan. Kadang-kadang orang tu guna Bollinger Band, dia tambahkan dengan data trade system. Kadang-kadang orang tu guna S&D, kadang-kadang orang tu guna moving average. Macam-macam. Data trade system dia sesuai untuk semua insya-Allah Baik. Kembali balik kepada skill yang detail tadi Baik. 8.9 dalam daerah 8 dan 2, kalau kata kita zoom in ni tadi, 8 dan 9 merupakan angka yang paling tinggi untuk
mana-mana skill sekalipun. Dalam kes ni 8 dengan 2 lah, ya. Baik, so sini yang paling kuat. Saya tulis kat sini kuat lah, ya. Kuat. Baik. Dan yang paling lemah tentunya kita boleh nampak kosong lah. Yang ni tak ada orang kata apa, tak ada sebarang benda yang pelik lah, kan. 9 kuat dan kosong tu lemah. Okey. Pasal apa? Kita boleh nampak kosong yang paling bawah dan 9 tu yang paling atas. Baik. Cumanya yang akan berlaku confusion sikit dekat sini. Yang jadi pening sikit dekat sini, Jadi saya akan buat macam ni. 8.8, 8.1, 8.2, 8.7, 8.6, 8.3. Jadi ada baki 8.5 dengan 8.4. Ada orang dia akan ambil kat sini. Masa dia belajar lah, dia kata saya ambil kat sini cikgu. Masalahnya tak ada nombor in between 8.4 dengan 8.45. Tak ada nombor. Takkanlah saya nak buat scale ni jadi 2 desimal pula, kan. Takkan saya nak buat 8.41, 8.42, 8.43. Jadi banyak kerja lah pula, kan. Jadi untuk memudahkan cara, saya kira macam ni je. Okay. 8.5 dan 8.4 merupakan angka yang neutral. Okay. Makna kata sekarang ni guys, 8.5 ni saya dah berani untuk buy. Saya akan fokuskan buy untuk currency ni. Sehingga kepada mana? Sehingga kepada 8.9. Stop setakat tu. Kalau kata scalping lah, macam contoh signal tu keluar. Ni contoh kalau nak buy currency ni, saya buy 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 dan 8.9 saya buy. Tapi currency strength jenis ini saya hanya akan buat trading style jenis scalping. Okey, yang ni scalping dan kena pastikan betul-betul hit and run. Janganlah duk gagah tunggu juga. Okey, nama lagi scalping hit and run, asal biru close, kan. Tapi ada masa betul-betul baru saya buat. Bila mana dah betul-betul kerja semua dah selesai, betul-betul kita boleh duduk depan tu. Sebab ini betul-betul tak boleh tinggal. Jangan galit. Bila mana ada setup macam ni, boleh masuk lah. So setup yang macam ni paling baik lah pada saya, sekiranya dimonitor secara manual. Dekat atas kita punya sistem data trade system tu ada strength, so boleh monitor dekat atas tu secara manual. Baik. So yang ni pula, okey, yang ini pula, okey, 2.4 dan ke bawah. 2.4 dan ke bawah ini merupakan angka yang sesuai untuk sell currency tu tadi. Pasal apa? 8.9 seterusnya dia menuju ke 9 dan dia menuju ke 10. Kalau kata buy sekarang, contoh, okey, buy pada signal 8.5 dan seterusnya currency ni dia naik skill dia menuju sehingga kepada 9.5 contoh. 9.5 ini contoh, 9.5. Bila mana dia menuju sehingga kepada 9.5, kenapa tidak lock je entry yang dah buat dekat 8.5 ni, lock entry tu, tak payah tambah dah. Mana tahu kau ada rezeki dia pergi 10. Bila mana dia menuju sehingga kepada 10, okey, dia menuju sehingga kepada 10 dan 10 ni pula volume tak matang lagi. Kena ingat kena recall balik webinar berkenaan dengan tahap pengeluaran 1, 2, 3 dan 4. Katakanlah pada masa itu baru pada second production. Ini contoh. Makna kata dia ada 2 fasa lagi. Volume dia nak matang, kan? So why not? Kalau kata dah masuk, kalau kata dah nampak, dia kena combine dengan technical. Kalau kata siapa yang kurang mahir dengan data lah, okay? Jadi why not buat macam tu? Itu cadangan saya lah, okay? Macam mana pun terpulang kepada masing-masing, okay? Baik, seterusnya hal yang sama, kaedah yang sama dengan sell, cuma kita terbalikkan je. Okey, untuk sell ni tadi masih lagi sama, scalping. Okey, apa yang kita praktikkan sekarang ni ialah scalping. Okey, masih lagi sama, style hit and run, dan keadaan yang sama, tidak berbeza. Tidak berbeza. Dekat sini kita nak sell currency ni tadi. Dekat sini kita nak sell currency ni. Bila mana kita sell, katakanlah dia heading tu 1.5 contoh. Okey.
dia menuju kepada 1.5. Bila mana dia dah menuju kepada 1.5, ada kemungkinan besar yang dia akan menuju kepada angka kosong, bukan tak ada. So kes yang sama, kes yang sama macam yang ke atas ni, kalau dah masuk, why not lock profit? Tapi entry sekadar mungkin dekat 8.5 hingga 8.9 saja. Kalau dia mencecah kepada 9, 9.1, 9.2 dan sebagainya, so biarkan je. Dia nak pergi mana, lantakkan dia, kan? Dan part yang paling best ialah daripada sini, daripada 8.0, ni cara dia lah, cara dia daripada 8.0 dia naik sampai 8.5, contoh dia turun kejap pergi 8.4, contoh dia naik balik pergi 8.9, seterusnya dia turun balik pergi 8.5. Jadi waktu dia turun dekat 8.5 ni tadi, okey, lepas pada tu ada kemungkinan besar untuk dia meneruskan kenaikan dia ke atas. Masa ni yang kita nak buy. Ni cerita dia. Makna kata uptrend in term of dua teori ke apa ke yang korang boleh nampak daripada segi teknikal, kan? Tapi sebab kita bermain dengan numbering, sebab tu saya sediakan history, so korang boleh semak actually 8.5 ni datangnya dari mana, dari atas atau dari bawah. Gitu. Okey. Hal yang sama juga untuk setup untuk skill 2 ni sama, Baik, sekian sahaja di sini. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan, sila tanya, boleh komen, tak ada masalah, silakan. Okey. Dan sekiranya dirasakan video ini bermanfaat, sila share dengan rakan-rakan, tak ada masalah. Invite dengan invitation yang tuan-tuan sendiri masuk dalam Google Classroom ni tadi, bagi pada kawan-kawan. Lesson tak ada masalah, free of charge. Nak melanggan data, kena subscribe. Sebulan RM100, itu sahaja. Okey. Dan setelah habis belajar, rasa nak trial, silakan, tak ada masalah. Sign up untuk form tu sahaja. Isi form tu, saya akan dapat details nanti, dan saya akan contact dan saya akan masukkan dalam sistem. Boleh trial dulu, run test dulu macam mana. Tapi tolong pastikan dah belajar dululah. Jangan tak belajar lagi, Selepas daripada ni, insyaAllah kita akan membincangkan berkenaan dengan jenis entry pula. Okey. Baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Semoga bermanfaat.